Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada semua yang memilih untuk menonton video postmortem kaunter pilihan kali ini. Dan untuk kali ini postmortem yang saya ingin buat adalah kaunter DNO. Dan untuk makluman, kaunter DNO ni saya beli selepas saya dah join Premier Saham Mastery di bawah coach Nizam Malik. Dan boleh dikatakan pada waktu ni saya dah faham tentang indikator dan trading plan dan bila masa nak beli dan bila masa nak jual. Boleh dikatakan baru nak faham. Okay, dah ada ilmu. Jadi berbanding dengan postmortem kaunter-kaunter sebelum ni, kebanyakan kaunter yang sebelum ni saya beli sebelum saya join PSM. Saya belum ada ilmu lagi. Dan kaunter kali ni saya dah ada ilmu dan inilah kaunter pertama yang saya beli dengan ilmu PSM. Premier Saham Mastery. Dan pada waktu ni keyakinan tu belum terbina dengan kukuh lagi. Baru ada ilmu tapi keyakinan tu belum terbina dengan kukuh lagi. Sebab pada waktu ni saya masih lagi nak kata apa, takut-takut pun ada sebab sebelum ni saya dah rugi. Okay, hampir RM700 saya rugi dengan beberapa kaunter. Lepas tu bila dah belajar tu dah ada juga keyakinan bila dah ada ilmu ni, tapi tak banyak. Mungkin saya boleh katakan dalam 30% keyakinan tu ada. Cuma nak beli kan memang kena beli, supaya bila kita beli baru kita tahu ilmu yang kita apply tu betul ataupun tidak. Okey. Jadi saya memilih untuk pilih DNO. Okey. So di dalam video ini saya akan tunjukkan satu persatu step daripada mula saya dapat kesan kaunter ni sampailah ke step saya jual kaunter ni. Okey, so kita ada 5 perkara yang saya akan bincangkan dengan anda, iaitu pertama saya akan bincangkan tentang screening kaunter, tentang bilakah saya dapat detect kaunter DNO ni. Dan selepas saya dapat detect counter DNO ni, saya buat analisis teknikal untuk nak tahu sama ada counter ni berada pada permulaan uptrend ataupun tidak. Okey, sekiranya counter ni berada permulaan uptrend, semua indikator memberikan buy signal, maka saya akan pergi ke step yang seterusnya, iaitu saya membuat trading plan saya. Okey, dengan mempertimbangkan EP berapa nak masuk, berapa CLP saya. Okey, semua ni ada di dalam trading plan. Dan selepas dah ada trading plan siap, barulah saya ready untuk beli. Dan kita akan tengok bilakah saya beli saham, apakah halangan-halangan yang berlaku semasa saya nak beli saham. Dan selepas saya dah beli saham, lepas tu tengok bilakah saya jual saham dan kenapa saya jual pada harga berkenaan dan kenapa tidak jual pada harga yang lain. Okey, dan kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Dan stay tune sehingga habis sebab perkongsian ini akan memberikan anda lebih kefahaman untuk anda bergerak lebih jauh dalam trading saham. Dan untuk makluman, saya bukannya expert, saya baru mula, saya newbie. Banyak lagi kelemahan yang ada, cuma perkongsian ni saya buat untuk diri saya sebenarnya. Bila saya buat perkongsian ni, saya boleh nampak di mana silap saya, di mana perlu saya tambah baik. Dan buat anda, ini adalah sebagai perkongsian yang berikan sedikit info dan ilmu untuk anda yang mana yang baru berjinak dalam dunia saham, boleh jadikan ini sebagai satu ilmu tambahan. Baik, kita akan tengok counter DNO. Kita akan bincangkan perkara yang pertama, screening counter. Screening counter. Di dalam kita melakukan pembelian counter, kita kena screening dulu counter. So kita tengok counter DNO ni, saya screening pada bila dan saya jumpa counter ni pada bila, dan adakah dia melepasi semua syarat-syarat screening. Saya akan buka template screening saya. Untuk makluman, ini counter DNO. Saya dah screen counter DNO ni pada 20 Jun. 20 Jun ni saya buat screening counter dan saya jumpa counter DNO.
Untuk makluman 27 ni adalah hari Sabtu Hari Sabtu 19 hari bulan tu adalah hari terakhir dagangan saham. So yang ada maklumat ni adalah maklumat berkaitan dengan dagangan saham pada 19 hari bulan. So saya screening pada 20 Jun dan saya jumpa kaunter ni, kaunter DNO, di mana kaunter DNO ni melepasi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti yang di atas ni. Harga lebih daripada harga di antara 40 sen hingga 80 sen. Volume di antara 1 juta hingga 10 juta. So volume dekat sini 4,546,300 ringgit. Kenapa saya kata 4 juta? Tengok macam 45,000. Sebab kita kena tambah 02 kat belakang. Nampak dia tulis ni volume. Ada 2 digit kosong ni. Kita tambah kosong kat belakang 3 ni. So dia akan baca 4,546,000 ringgit. 546,300 volume dia. Okay, so volume pun dah lepas. Change pula kita akan tengok bawah daripada 0.015. So change dia adalah 0.015 dan saya pertimbangkan untuk pilih counter ini. Okay, untuk melepasi syarat-syarat screening counter. Okay. Baik, selepas saya dah buat screening counter, kita pergi kepada step yang seterusnya iaitu analisis teknikal. Okay, untuk nak buat analisis teknikal ni saya menggunakan chart daripada aplikasi Chart Nexus. Okay, ini saya buka Chart Nexus untuk saya tengok chart dia. Okay, pada 19 hari bulan, candle terkini adalah dekat sini. Candle 19 hari bulan 6 ni. Bila saya buat screening counter pada 20, candle terkini pada waktu tu dekat sini. So minta tuan-tuan tolong abaikan candle-candle yang lain ni. Masa ni candle ni tak wujud lagi. Okay, saya tak boleh nak padam ni. Jadi kita abaikan, tutup saja tutup saja dengan tangan ke macam mana ke, sebab masa ni candle ni tak wujud lagi. So pada waktu tu candle tu berada di sini. So masa nak buat analisis teknikal, saya perlukan 4 indikator yang telah diajar. Saya menggunakan 4 indikator yang telah diajar untuk membuat analisis. Jadi saya selalunya saya akan mulakan dengan Bollinger Band. So saya klik Bollinger Band, so dia akan keluarlah Bollinger Band. Okay, kawasan ni yang garisan ni adalah middle Bollinger Band. Okay, yang di atas ni adalah upper Bollinger Band, bawah ni lower Bollinger Band. Okay, bila saya tengok candle yang terkini ni, harga tutup dia, ni harga buka ni bawah ni, harga tutup dia berada di luar daripada upper Bollinger Band. Jadi saya melihat bahawa akan berlaku correction nanti, dia akan masuk balik dalam Bollinger Band. Jadi saya merumuskan bahawa untuk Bollinger Band, signal buy telah dikeluarkan dengan syarat saya kena tunggu candle ni masuk balik ke dalam upper Bollinger Band. Okey. Baik, selepas tu apa yang saya buat, saya akan tengok moving average. Sebelum tu saya lupa nak maklumkan saya guna time frame daily. Okay, saya lebih suka memilih time frame daily sebab saya nak progress tu cepat. Kalau guna weekly, saya kena monitor by weekly. So, terlalu lambat untuk nak dapat hasilnya. Saya guna daily lah. Kebanyakannya semua saya guna daily. Saya tak guna weekly ataupun monthly. Baik, so saya akan guna moving average 26 dengan 12. 12. Okay. Untuk daily saya gunakan moving average 26 dengan 12. 12 pula lah. 12. Moving average 12 ni berwarna hijau. Yang warna ungu ni 26. Okay. So bila saya dah masukkan moving average, saya dapat lihat bahawa line hijau ni dia potong line ungu ni dekat sini. Line purple ni. Line ungu line purple kat sini. Dia potong dengan keadaan line hijau tu berada di atas line ungu. Line hijau ni adalah moving average 12, yang ungu ni moving average 26. Boleh rujuk dekat sini. So bila dia potong dengan keadaan candle pula berada di atas kedua-dua ni, berada tinggi di atas kedua-dua ni, ini menunjukkan buy signal untuk moving average. Saya boleh katakan buy signal untuk moving average. Okay, baik. Setelah tu saya masukkan lagi indikator yang ketiga iaitu DMI. DMI. Okay, saya dapat lihat DMI saya. Line biru ni mewakili positif DI, line merah mewakili negatif DI. Line biru ni berada di atas line merah pada waktu ni. Jadi ini pun juga menunjukkan buy signal. Okay, saya padam dulu DMI, saya nak masukkan MACD.
Okey, seterusnya saya masukkan indikator yang terakhir MACD. Okey, untuk MACD pada waktu ni, line biru ni adalah garisan MACD, line merah ni adalah garisan signal. So, line biru ni berada di atas line merah, ini menunjukkan buy signal. Dan saya dapati bahawa buy signal tu dah mula terbentuk dekat sini, walaupun dia cuba nak bersilang dekat sini, tapi dia tak jadi nak bersilang. Okey, jadi dia teruskan pergerakan dia. Okey, sehinggalah waktu ni dia masih lagi dalam keadaan buy signal. So MACD saya masih lagi buy signal. Okey, so selepas saya tengok semua indikator menunjuk, saya berpuas hati dengan semua indikator yang ditunjukkan. Jadi saya membuat rumusan bahawa counter ini sebenarnya berada dalam keadaan permulaan uptrend. Okey, permulaan uptrend maksudnya saya kena monitor dulu. Sebab apa saya perlu monitor? Sebab candle ni dah terkeluar daripada upper BB. Saya kena tunggu dia masuk balik. Okey, dia masuk balik. Walaupun tuan-tuan nampak dia masuk kan, tapi macam saya cakap lah, kita sekarang ni dekat candle ni, kita abaikan candle-candle yang lain. So saya terpaksa tunggu dia masuk balik. Okay, di samping tu, selepas tu apa saya nak buat adalah bila saya dah kenal pasti, saya dah tengok signal buy semua dikeluarkan oleh semua indikator, barulah saya beralih kepada step yang keduanya, iaitu trading plan. Trading plan. Okay. So saya akan buat trading plan, saya akan buka template trading plan saya yang saya hasilkan. Ramai yang bertanya tentang trading plan ni, ramai yang nak trading plan saya ni. Tak apa, saya ada share dalam satu video saya dalam YouTube tu, tuan-tuan boleh cari, ada linknya dekat situ, boleh download. Okey, baik. Yang ni trading plan ni saya dah buat siap dah hari tu. Cuma saya akan explain saja. Okey, dalam trading plan ni, bila saya tengok dekat sini, so saya pun membuat kiraan lah berapa EP saya dan berapa CLP saya. Jadi di sini bila saya buat kiraan, saya memilih untuk pilih EP saya pada harga 75 sen dan middle band price saya pada waktu ni adalah 0.695. Okey, 0.695 kita boleh check. Okey, pada sini middle band kat sini kan. Okey, saya padam dulu MA ni. Okey, nampak sikit. Okey, ni middle band ni, dia dekat sini. 0.695. Okey, 0.695. So saya masukkan 0.695 dekat sini. Okey, dan saya masukkan harga yang saya nak beli ataupun EP price kat sini, entry price. Okey, lepas tu saya masukkan bilangan lot yang saya nak beli dan didapati bahawa CLP saya adalah negatif 8. Ini CLP sebelum fee di sini pula CLP bila termasuk fee. So negatif 9, masih lagi bawah negatif 10. So dekat sini ada keluar nota okey secara automatik dan catatan CLP saya adalah okey. So dari setakat ni CLP saya tidak ada masalah, semuanya okey dan saya berpuas hatilah dengan EP yang saya pilih. Dan saya memilih untuk beli 13 lot. Dan break even saya pada waktu ni adalah bukan 0.755. 0.78 ke? Sekejap. No, 77. Sebentar ya. Saya adjust ni dulu. Okey, 0.77. Okey, break even saya adalah pada 0.77. Agak tinggi agak tinggi untuk saya sampai break even. Boleh faham tak apa maksud break even? Break even ialah di mana bila sampai harga 77 sen ni saya akan dapat profit. Okey, boleh nampak ada profitnya kat sini. Tapi profit yang saya dapat ni dia akan bayar fee ni, dia akan bayar fee ni. Jadi tinggallah profit saya tinggallah banyak ni. Tapi saya beli banyak ni. Jadi untunglah sedikit itu masuk break even. Okey. Satu keadaan kenaikan satu bit bagi saya lah yang mana boleh cover semua fee. Okey. Dan sekejap ya. Okey, so setelah saya buat trading plan saya ni, okey. Okey, saya dah tahu break even saya dekat 0.77 dan target saya sebenarnya saya letak 0.845 saya nak dapat dalam 10% lah.
Okey, lebih kurang saya akan dapat lebih kurang dalam RM102 dengan modal saya sebanyak RM984.77. Okey, saya target untuk dapat 10.45%. Okey. Baik. Dan kalau saya rugi pun saya akan menanggung kerugian sebanyak 97.52. Okey, ini saya punya CLP. Okey. Seterusnya kita akan tengok bahagian yang seterusnya. Selepas kita buat trading plan, kita akan tengok pembelian saham. Okey, pembelian saham. Okey. So saya pun mula nak membeli. Okey, bila dah chart dah semua 0.695 ni dan saya punya apa? 0.75 EP saya tandur dulu. Saya tandur dulu 0.75 kat mana? Kat sini. Okey, bagi nampak sikit. Dekat sini. Okey. So, selepas saya dah decide untuk beli pada 0.75, pada hari keesokannya saya tak beli lagi. Sebab saya nak tengok dulu sama ada candle ni masuk tak balik ke dalam. Okey. So, saya pun tunggulah esoknya. Keesokan harinya saya dapati bahawa harga close dah berada di dalam. Okey. Harga close dah berada di dalam. Walaupun candle open dia dekat sini, okey, tapi harga dah berada kat dalam. Okey. Jadi, sepatutnya saya beli pada hari berikutnya. Okey, sebab harga dah turun dan dia akan bermain dekat sekitar sini. Tapi sayangnya saya tak beli dekat hari yang berikutnya. Sebab apa? Sebab macam saya beritahu lah, saya baru belajar, saya macam tak berapa nak yakin. Betul ke dia akan naik balik kan? Sebab dia turun agak banyak juga. Kalau dia turun, dia masuk dalam upper band tu sikit, saya boleh terima lagi. Masa ni saya tak berapa yakin. Jadi saya biarkan hari yang sepatutnya saya beli ni saya tak beli. Kalau saya beli pun kalau kita tengok memang akan match lah kat sini. Okey, memang akan match. Jadi saya biarkan dulu. Okey. Dan pada hari berikutnya baru saya beli pada harga ni. Cuma kesilapan saya dekat sini ialah bila saya tak beli dekat sini, saya boleh lihat bahawa shadow untuk candlestick ni, shadow untuk ni panjang ke bawah. Okey, patutnya saya dah boleh adjust EP saya supaya lebih rendah lagi, supaya CLP saya lebih kecil. Boleh faham sepatutnya saya boleh ubah lagi ke bawah, saya boleh adjust lagi. Paling tidak pun dekat 0.735. Saya ambil tengah-tengah kan. Tapi saya tak ubah. Okey, saya tak ubah. Okey, saya kekal dengan EP saya. Patutnya di sini dah ada advantage lah dekat saya supaya saya ubah EP saya. Tapi saya tak ubah, tak apa. Jadi saya hari yang seterusnya saya masuk. Saya beli dan memang match lah. Memang match. Okey, nampak memang match kat sini. Jadi bila dah match, saya pun tak apalah, kita tunggu hari yang berikutnya. Dengan harapan dia akan naik lah sebab saya tengok dah 3 hari dah turun ni. Ni turun, yang ni tak turun, dia kekal. Lepas tu yang ni dia turun. Dan saya beranggapan dia mungkin akan naik. Dia akan naik. Tapi pada hari berikutnya tak naik pula. Tak naik dan harga dia menghampiri dengan saya punya CLP. CLP saya kat bawah ni. Tapi taklah jauh sangat, taklah dekat sangat, agak jauh sikit kan. Agak jauh sikit. Saya ingat dalam berapa ni? Dalam 3 bit ke? Dalam 2 bit lah, tak salah saya, dalam 2 bit saja. Okey, turun 2 bit. Okey, dan cuma pada waktu ni first time kan. Nak dekat CLP lah. Saya dah gabra. Okey. Alamak, saya dah tak boleh nak terima rugi dah ni sebab hari tu dah rugi. Dah sebelum belajar pun rugi, lepas belajar pun nak rugi lagi. Macam mana ni kan? Masa tu saya dah berkecamuk lah kan. Saya kata, tak boleh jadi ni kan. Jadi sebab tak boleh jadi tu, pada hari berikutnya tu saya terus buat keputusan untuk jual. Jadi saya tengok harga masa tu dia tengah jatuh. Dia buka kat bawah ni, dia tengah jatuh. Okey, dia jatuh sikit, lepas tu dia naik. Dia naik tak banyak. Masih lagi bawah saya punya harga saya beli. Saya pun macam harga tak boleh naik lagi ni kan. Saya rasa tak boleh naik lagi. Patutnya dia kena naik. Sebab saya duk anggap patutnya dia kena naik. Jadi saya tertekan waktu tu dan saya membuat keputusan untuk jual. Saya jual dekat harga 0.72. Saya tandakan kat mana saya jual. Saya jual kat sini.
0.72 di mana? Di mana 0.72? Oh, saya jual kat sini. Okey, 0.72 saya jual. Walaupun CLP masih lagi jauh. Jadi apa jadi kat saya? Saya mengalami kerugian. Sebanyak berapa? Sebanyak RM58.53. Okey. Dan apa jadi selepas tu? Hari berikutnya saham tu jatuh lagi dan kalau kita perasan dia punya apa low price dia dekat 0.695 tapi dia close pada harga 0.715. Okey, dia dah dekat dah, dia dah touch dah. Dia dah touch. Okey, patutnya bila saya tengok ni, alhamdulillah lah kan, aku dah jual, selamat lah. Daripada aku rugi banyak, baik aku rugi sikit saja. Itu perasaan saya masa tu. Dan selepas tu sepatutnya sebagai trader ni bila kita dah jual, kita lupa lah kan. Macam coach cakap, kalau kita dah clash, takkan kita nak tengok Facebook bekas awet kita lagi, betul tak? Tapi saya gatal nak tengok balik kan. Tengok, rupanya dia naik pada hari berikutnya. Peras menonggeng kan. Peras menonggeng. Oh lama rugi dah naik. Lepas tu tengok lagi tu. Oh naik lagi. Jadi peras menonggeng. Okey, sebenarnya pengajaran dekat sini tuan-tuan dan puan-puan ialah okey, yang ni saya rangkumkan sekali dengan penjualan lupa nak tanda. Okey, penjualan saham saya rangkumkan sekali. Okey. Bila kita dah jual, sepatutnya kita dah tak perlu nak tengok dah balik. Dia nak naik ke, dia nak turun ke, tak perlu dah. Sebab itulah keputusan yang kita buat. Sebab bila kita trader saham, kita membuat keputusan. Okey, sebab saham ni adalah perniagaan. Kita membuat keputusan dan keputusan itu menyebabkan kita untung atau rugi. Kalau rugi sikit atau rugi banyak. Kalau untung banyak atau untung sikit. Jadi kita bertanggungjawab. Dan secara keseluruhan, adakah saya tersilap membuat analisis teknikal dan semuanya? Tak. Kalau ikutkan flow dia, semua betul. Semua yang saya ikut coach ajar semua betul. Okey, cuma yang saya silap dekat sini sahaja. Okey, 0.75 ni saya tak beli dekat sini. Sini pun saya tak beli. Tapi shadow ni panjang. Jadi saya sebenarnya boleh rendahkan lagi saya punya ni. Mungkin dekat sini. Okay, mungkin kat 745 ataupun kat 0.74. Saya boleh turunkan lagi saya punya AEP saya kepada 2 bit. Ataupun kita ambil 0.74. So, kalau saya ambil 0.74, okay, kalau saya nak uji pun masih lagi kurang. Dan saya punya CLP saya pun lagi kurang lah. Okay, ini yang perlu saya tambah baik. Okay. Jangan kita teragak-agak sebab kita tahu dia akan buat correction. Bila dia buat correction, kita cuba cari the best EP untuk masuk. Okey, kat sini saya silap lah. Kalau saya nak monitor lagi, patutnya saya tengok tak. Saya letak harga kat 0.75 tadi, 5 kan. Bila saya tengok, okey, hari berikut saya nak beli, janganlah masuk harga EP 0.75 kan. Mungkin kita rendahkan lagi. Okey, sebab saya tahu mungkin boleh dapat sebab harga saham pada satu hari tu dia bukan tetap, dia naik turun, dia main dekat situ je. So mungkin dia akan match dekat satu tempat. Okey. Jadi kesilapan saya ialah saya tak turunkan EP saya. Walaupun saya nampak potensi untuk nak turun tu ada, saya tak turunkan. Dan satu lagi saya punya kesilapan ialah kawalan emosi. Sepatutnya bila harga turun, bila nak dekat dengan CLP, saya kenalah rasional. Okey, bila hari penutupan dagangan pada hari yang kedua ni, saya perlu tengok balik. Okey, harga saham dia buka dekat sini, dia turun dekat sini. Dan dia capai pun dekat sini. Dan CLP saya jauh lagi dalam 2 bit. Pergerakan walaupun 1 bit 2 bit kita tengok nak turun, nak pergerakan ke 1 bit tu pun lama. Sekiranya volume tu tinggi. Jadi volume dekat sini tak tinggi, 3.29 juta je. Okey. Dan patutnya saya tak perlu gabra kat sini. Bila sekiranya saya monitor betul-betul, saya tak perlu gabra. Okay, mungkin saya boleh setkan pada 0.695 dekat saya punya app tu kan. Harga nak jual tu 0.695.
saya dah boleh set dah kat sini 0.695. Tapi dia takkan match, dia takkan match. Kita kena yakin lah, kita kena yakin kalau kita letak CLP kita 0.695, kita letak lah CLP kita 0.695 dan dia tak match. Bila tak match, alhamdulillah tak match, tak apa. Tengok hari berikutnya. Hari berikutnya kita tengok. Okey, masih lagi dia berada di sini. Okay, kita letaklah 0.695. Okey. Sama juga hari berikutnya, kita letak juga 0.695. Okey. Kadang-kadang bila kita letak 0.695 tak semestinya dia match walaupun dia harga dekat sini. Tak semesti. Kalau dia match, tak apalah, rezeki kita dekat tu je. Tapi kalau dia tak match, kan, sebabkan dia queue. So bila tak match ke ataupun dia harga tu dia turun dekat 0.695 tapi harga harga seller waktu tu mungkin 0.69. 0.69. Okey. Belum sampai lagi maksud saya macam ni. 0.695 kita queue dekat 0.69 harga seller. Okey. Tapi mungkin orang tak beli. Mungkin queue kat kita berada di queue panjang, queue ke belakang ke kan. Mungkin harga kita lambat match. Okey, mungkin dia touch down sini sekejap je. Okey. Tapi kalau bukan rezeki kita, kita akan match lah. Kalau bukan rezeki kita, kalau bukan rezeki kita dia akan match dengan harga yang kita queue tu. Kalau rezeki kita dia takkan match. Okay, mungkin orang lain ke depan kita tu akan match, sebab kita kan queue bila kita nak jual tu. Jadi mungkin di sinilah kemungkinan saya kata tak match. Kalau tak match, tengok esok naik. Okey, rezeki saya lah hujung ni. Tapi kalau di sini dah match, bukan rezeki saya lah hujung ni. Ditakdirkan bukan rezeki saya. Jadi apa yang saya nak tekan kat sini ialah sekiranya kita ikut betul-betul yang coach ajar, insya-Allah. Yang penting kita kena yakin. Kadang apa yang berlaku yang dekat saya ni lah, takut menanggung kerugian. Okey, takut menanggung kerugian. Memang saya tanggung juga kerugian, tapi takut menanggung kerugian yang saya dah plan sepatutnya saya dapat. Okey, sepatutnya apa sekarang ni saya belajarlah supaya saya cuba untuk menanggung kerugian sekiranya harga tu menghampiri CLP. Saya tak perlu gabra. Macam baru-baru ni ada satu kaunter saya beli Boilem. Harga tu dah memang dekat CLP tapi saya relax. Sebab apa? Ini pengalaman yang saya lalui dan saya tak gabra. Saya kata esok insya-Allah mesti dia naik. Dan alhamdulillah semalam memang harga tu naik sikit. Dia tak sentuh CLP. Dan insya-Allah dan saya yakin pada hari ni saya harap dia naik lagi dan saya boleh jual lah untuk dapat sedikit keuntungan. Saya yakin. Sebab inilah pengalaman yang amat berharga lah bagi saya, walaupun rugi tapi dia datang dengan pengalaman. Jadi kepada anda semua, inilah kehidupan sebenarnya seorang trader. Inilah yang kita hadapi. Okey, membuat keputusan, gangguan emosi dan sebagainya. Tapi sekiranya kita terima ni dengan baik dan kita kaji dan kita cuba baiki, dan kita akan lebih matang lagi dalam kita nak trade. Sebab kita kena faham, kita belajar dengan ada ilmu berbeza dengan kita ada ilmu kita buat dan kita ada buat silap. Kan? Bukan maksud saya buat silap tu adalah kita rugi, bukan kita biarkan saja kerugian tu. Kita tengok dekat mana sepatutnya aku buat. Lepas ni kalau jumpa lagi situasi macam ni, sepatutnya aku kena react macam mana. Okay. Rugi memang tak rugi, tapi sepatutnya aku react macam mana. Sebab takut bimbang jadi macam kes ni, dia naik balik. Okay. Jadi nak tak nak, memang saya kena berdepan dengan CLP. Okay. Memang kena berdepan dengan CLP. Okay. Dan satu lagi, yang lain tu, kita kena redha dengan faktor rezeki. Macam dekat sini lah. Kalau saya queue juga harga 0.695 saya nak jual sebab dah dekat dengan CLP kan. Okay. Kalau dia tak match, memang rezeki saya sekiranya counter ni naik. Kalau dia match, memang bukan rezeki saya lah kalau counter ni naik. Dan saya terpaksalah tanggung kerugian. Dan kerugian tu bukan akan menyebabkan kita muflis. Tak. Kita masih lagi dapat balik modal kita. Kan kita rugi 10% kat sini misalnya. Kita masih lagi ada 90% lagi modal kita untuk kita bangun balik, beli counter lain untuk dapat untung yang lebih lagi.
Sebab bila kita trading, bukan kita trading untuk 1 hari, 2 hari, untuk tahun ni saja, untuk bulan ni saja. Kita nak jadikan trading ni sebagai kerjaya kita. Sebab yelah, takkan kita trading untuk dapat berapa, lepas tu kita stop dan kita lupakan. No, kita jadikan trading ni sebagai kerjaya kita supaya kita lebih mahir, expert, dan kita akan berdepan lepas ni. Saya yakin saya akan berdepan juga dengan kerugian semua. Cuma kita standby diri kita. Okay? Begitulah dengan dunia perniagaan sebenarnya. Ini baru saham yang orang berniaga tu. Dia memang, dia pun tak tahu bila dia akan rugi, bila dia akan untung. Macam kita ni, kita boleh lagi buat analisis kan, tengok indikator semua kan. Macam orang berniaga kuih kat tepi jalan, dia pun tak tahu hari ni dia jual dia untung ke dia rugi kan. Ini kita dah boleh agak kat mana kita boleh rugi, kat mana ni. Cuma nak berdepan je, kita tak berani. Saya tak berani. Jadi untuk postmortem kali ni, saya rasa counter ni cukup menarik untuk saya, dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu, alhamdulillah. Saya mengharapkan lepas ni saya dapat trading dengan lebih baik. Sekarang ni saya sedang berdepan dengan satu counter iaitu boiler. Cerita dia lebih kurang sama juga, dan saya berpegang kepada apa yang saya dapat di sini. Kalau rugi, rugilah, kan? Kalau sampai CLP, saya redha. Kalau tak capai CLP, alhamdulillah. Okey, kalau ada keuntungan, saya akan dapat keuntungan. Apapun rezeki daripada Allah. Okey, Allah dah tetapkan rezeki kepada kita. Okey, takkan semuanya selalunya kita trade, kita rugi 100%. Tidak juga. Dan adakah kita akan untung 100%? Tidak juga. Cuma apa yang boleh kita ikhtiarkan, bagaimana nak kurangkan kerugian, bagaimana nak memaksimumkan keuntungan. Jadi itu saja video saya kali ini untuk postmortem counter DNO. Terima kasih kerana bersama dengan saya sehingga ke penghujung. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Okey, dan saya nak maklumkan, ini teknik yang saya gunakan, dan saya faham ada yang di luar sana ada pelbagai teknik dan mazhab. Jadi saya minta kita berlapang dada lah dalam menerima sebarang teknik dan mazhab lain. Mazhab lain pun boleh buat untung, mazhab mana-mana pun boleh buat untung. Ini mazhab yang saya belajar pun boleh juga buat untung. Okey, cuma apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada perkongsian ini adalah bagaimana kita nak menyusun strategi. Kalau ada mazhab teknik yang hebat-hebat, kalau kita tidak ada strategi pun tak boleh juga, tak berapa bagus juga. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.